Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita akan belajar tentang kumpulan darah manusia. Jadi, secara generalnya, darah ni penting dalam hidup kita. Bila kita tak ada darah ataupun kita kemalangan, kekurangan darah, kita akan mengalami sesuatu yang serius. Maka, sebab itulah bila kita aksiden ke berlaku contohnya kemalangan, contoh yang lain, orang yang beranak, melahirkan anak, kekurangan banyak darah. Jadi pihak hospital akan pergi kepada bank darah dan supply bagi darah kepada mereka supaya darah kepada mereka tu cukup. Kan kita dah belajar komponen dalam darah. Yang paling penting dalam darah kita ada sel darah merah. Dia untuk angkut oksigen. Bila kita kekurangan darah, maka oksigen tidak dapat disalurkan ke seluruh badan kita, maka kita akan mati. So, kita akan belajar komponen darah manusia. Okey, kumpulan darah manusia terbahagi kepada 4. Ada darah A, darah jenis B, darah AB dengan darah O. Okey, darah kita dengan kawan kita mungkin sama, mungkin tak sama. Mungkin darah kita A, darah kawan kita B. Dia bergantung kepada jenis darah ibu dan ayah kita. Kalau ibu darah A, ayah darah B, kemungkinan kita boleh dapat darah A, darah B atau darah AB. Kalau ibu darah O, ayah darah O, kemungkinan darah kita darah O. Okey. So, kita lihat terdapat 2 jenis antigen yang mungkin dijumpai pada sel darah merah, iaitu antigen A atau antigen B. Antibodi yang dapat dijumpai dalam plasma darah manusia juga terdiri 2 jenis, iaitu antibodi anti-A, antibodi anti-B. So, dalam jadual yang saya akan tunjuk nanti, dia akan terangkan kenapa orang yang darah A tak boleh derma kat darah B dan darah O. Dia boleh derma kat darah A sahaja dengan darah AB. Kenapa orang darah B tak boleh derma kat darah A? Nanti kita tengok kenapa. Okey, berikut ialah kenapa orang yang berdarah A tidak boleh derma ke darah B dan O. Kita lihat dulu darah A. Kumpulan darah A, jenis sel darah dia ialah A. Dalam orang yang darah A ni, dalam dia ada antigen A. Manakala dalam dia juga ada anti-B, antibody anti-B. So, A ni hanya boleh derma dekat A sahaja dan juga dekat AB. Sebab apa? Sebab kalau orang darah A ni nak derma kat darah B, tak boleh sebab dia ada anti-B. Senang nak faham ni, anti ni dia tak suka. So, darah A ni dia ada anti-B, dia tak suka darah B. Jadi, darah B seumur hidup dia tak boleh derma kat darah A sebab dalam darah A ada anti-B. Kita tengok pula darah B. Dalam darah B, dia ada antigen B dan juga anti-A. So, anti kan tak suka kan? Jadi, orang yang berdarah B ni dia memang tak suka darah A. Bila dia derma juga akan berlakunya penggumpalan darah. Okay, kita tengok kes AB pula. Orang yang darah AB ada antigen A dengan B. Antibody tiada. Jadi, dia suka dekat semua orang. Jadi, semua darah boleh derma kat dia. Darah A, darah B, darah O boleh derma dekat AB. Tengok pula darah O. Darah O, dia tiada antigen. Tetapi dia ada anti-B dengan anti-A. Maksud darah A tak boleh derma, darah B pun tak boleh derma. So, yang boleh derma kat dia darah O sahaja. Okey, senang kan nak faham? Okey. Jadi, makanya antibodi akan menyerang antigen yang sepadan dengannya. Tadi saya cakap, kalau contoh darah A, dia ada anti-B. So, kalau orang darah B nak derma, dia serang. So, tak baguslah. Sebab poin yang kedua, dia kata akan berlakunya penggumpalan darah atau aglutinasi. Sebab tu penting dekat hospital, bila kita derma darah, dia akan asingkan darah-darah kita supaya tidak berlaku penggumpalan darah. Okey, dalam bab darah pun famous tentang penerima universal dan penderma universal. Darah AB dikenali sebagai penerima universal kerana dia boleh terima darah daripada semua jenis darah. Sebab apa? Dalam dia tak ada antibody. So, dia boleh terima daripada semua.
Maksudnya darah A, darah B, darah AB, darah O semua boleh derma kat darah AB. Manakala kumpulan darah O dikenali sebagai penderma universal. Dia boleh derma kat semua orang. Dia boleh derma kat darah A, darah B, darah AB, darah O. Okey, dia boleh derma kat semua orang. Tetapi dia boleh dapat daripada darah dia sendiri sahaja. Okay, kita akan tengok jadual. Okey, jadual ni akan lebih buat kita faham. Kalau kita tengok kumpulan darah A, dia boleh derma kat A dengan AB. Kumpulan darah B boleh derma kat B dengan AB. Kumpulan darah AB boleh derma kat AB sahaja. Kumpulan darah O boleh derma dekat semua. Jadi kebanyakan orang Asia mempunyai darah O. So kita boleh derma kat semua orang. Tapi kena check lah. Selalu kalau nak check senang je. Pergi klinik ke, klinik Satu Malaysia ke. Klinik Satu Malaysia tak pasti. Kalau klinik kesihatan, okey. Bayar RM1 je. Cakap saya nak check, saya darah apa. Nanti dia check lah. Kadang-kadang dekat sijil lahir pun ada. Dia tanya mak. Selalu mak kita tahu. Tanya mak, kita darah apa. Jadi darah yang diderma boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Contohnya mangsa kemalangan, pesakit, pembedahan, bayi yang tak cukup darah, jaundice, kalau penyakit kuning, semua tu thalassemia, semua boleh menyelamatkan lah. Kerana mereka memerlukan bekalan darah. So, jadi kita boleh derma darah. Tetapi kena mematuhi syarat-syarat dia. Syarat-syaratnya ialah kena berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Bawah umur, contoh form 3 ke, form 5 ke, darjah 6 ke, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kita masih memerlukan darah untuk tumbesaran. Kita dalam proses membesar, bagi yang kecil-kecil tu, umur darjah 1, 0 sampai 17 tahun tu, dalam fasa membesar, memerlukan banyak darah. Darah pun tak cukup untuk diri sendiri, so tak boleh derma. 18 tahun sampai 60 tahun boleh derma. 60 sampai 100 ke lebih tak boleh. Lebih 60 tahun tak boleh. Kerana orang tua ni, bekalan darah dia pun dah tak banyak dah. Dia untuk diri dia sendiri. Dia kalau derma kat orang nanti, kesian kat dia. Okey. Dan berat badan kena melebihi 45 kilo. Baru boleh derma darah. Kurus sangat tak boleh sebab bekalan darah tu tak banyak dalam badan. Kalau lebih berat, contoh 50, 60, 70, 80, 100 kilo pun boleh juga. Asalkan dia sihat. Boleh derma. Jangan risau. Memiliki tubuh badan yang sihat. Okey, tu je untuk hari ini tentang darah. So, cara nak faham, senang je. Kita ibaratkan diri kita ni darah apa. Kita boleh derma kat siapa, kita kena praktikkan. Kena tanyalah mak kita darah apa. Contoh mak kata, oh, awak darah B. Jadi kita terus belajar, kita kena ingat, oh, saya darah B. So, saya boleh derma kat orang yang darah B dengan AB. Okey, saya boleh derma dekat darah B dengan AB. Saya boleh terima daripada darah O dengan B. So, pasal darah ni tak susah. Ada 4 jenis darah. So, lepas tengok video ni, harap korang tahulah korang darah apa. Okay, bye.